Access granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah bin Hussein dan sahabat saya Abdul Mughith bin Zakri. InsyaAllah kami akan membentangkan tajuk yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Fauzi bin Hasan, iaitu khutbatul mar'ah wa istihqaqihal mahr, berkenaan dengan ayat hakam, berkenaan dengan tajuk khutbatul mar'ah wa istihqaqihal mahr. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan al-ma'na al-ijmali, iaitu kandungan ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hukuman meminang wanita yang sedang dalam keadaan beriddah setelah suaminya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bererti sebagai berikut, iaitu tiada kesempitan dan tiada keberatan bagimu, wahai kaum lelaki, untuk menyatakan keinginan menikah dengan wanita-wanita yang sedang dalam keadaan beriddah dengan cara sindiran dan tidak dengan berterus terang. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hati mengenai kecenderunganmu kepada wanita-wanita itu, serta keinginan untuk mengahwini mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum kamu kerana perbuatan tersebut. Akan tetapi kamu tidak boleh menyatakan keinginanmu itu dengan secara terang-terangan sedang mereka masih dalam keadaan beriddah. Kita tak boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyatakan keinginan secara terus terang, kerana dalam masa tersebut orang perempuan tersebut masih dalam keadaan beriddah. Namun hanya boleh dengan jalan memberi isyarat sahaja, iaitu dengan perkataan sindiran yang baik, dengan syarat tidak mengucapkan perkataan yang tidak senonoh, kotorlah, atau perkataan yang mengandung kecabulan. Wa'alaikumsalam. Janganlah kamu menetapkan niat kamu untuk berakad nikah sebelum habis iddah. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rahsia dan isi hatimu, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat perhitungan dengan kamu tentang hal itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum yang berkenaan dengan wanita yang ditalak sebelum ditentukan maharnya dan sebelum dicampuri oleh suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan dosa terhadap penceraian sebelum masuk, yakni sebelum suami isteri bercampur, agar jangan ada yang bersangka bahawa penceraian dalam keadaan yang demikian itu adalah terlarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kepada wanita-wanita itu diberikan mut'ah, yakni pemberian yang patut, untuk melipur untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biar hati mereka syukurlah, bahagia, menurut kemampuan suami dalam hal mampu atau tidaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mut'ah itu sebagai suatu bentuk ihsan untuk
hibur lara hati kerana dicerai. Akan tetapi kalau penceraian itu terjadi sebelum dicampuri, tetapi sudah ditentukan besar maharnya, maka wanita yang ditalak itu berhak atas separuh besarnya mahar yang ditentukan, kecuali kalau wanita itu sendiri melepaskan haknya, atau suami yang menceraikan memberikan mahar itu sepenuhnya, atau kalau wali wanita itu yang melepaskan hak tersebut dalam keadaan wanita itu masih berusia muda, yakni masih gadis. Allah Subhanahu Wa Taala juga menutup ayat-ayat itu dengan suatu peringatan. Ayat 3 ayat daripada ayat yang slide yang pertama tadi, 3 ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat-ayat itu dengan suatu peringatan agar dalam segala hal tidak dilupakan rasa kasih, ihsan dan kebaikan di antara suami dan isteri. Maka kalau penceraian itu terjadi kerana sebab-sebab yang memaksa dan tidak dapat dielakkan, kiranya hal itu tidaklah patut untuk menjadi penyebab terputusnya tali musyaharah, yakni hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkahwinan dan hubungan kekerabatan. Seterusnya iaitu sebab turunnya ayat tersebut. Turunnya ayat ini adalah Al-Khazin menerangkan dalam tafsirannya bahawa ayat la junaha alaikum in tallaqtumun nisa dan seterusnya diturunkan, dan ayat seterusnya diturunkan sehubungan dengan seorang Ansari yang menikah seorang perempuan dari keluarga Bani Hanifah tetapi belum menentukan maharnya. Kemudian ia mencerai isterinya itu sebelum dicampurinya, lalu turun ayat tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berilah kepada isterimu itu suatu mut'ah, yakni pemberian, sekalipun pemberian itu berupa kopiahmu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Mughis bin Zakri, nombor matrik 061703. InsyaAllah saya akan sambung bab yang seterusnya, iaitu wajah-wajah qiraat. Jadi yang pertama, jumhur qurra membaca ma lam tamassuhun, tetapi Hamzah dan Kisai membacanya dengan ma lam tamassuhun. Yang kedua pula, jumhur qurra membaca dengan alal musi'i qadaruhu, tetapi Ibnu Katsir dan Nafi' membaca dengan alal musi'i qadruhu. Yang ketiga, jumhur qurra membaca wa an ta'fu, tetapi ada juga yang membacanya dengan wa an ya'fu. Baik, kita terus kepada bab yang seterusnya, iaitu pokok-pokok hukum. Hukum yang pertama, apakah hukum peminangan yang berlaku bagi wanita? Yang pertama, perempuan yang boleh dipinang baik dengan kata-kata sindiran maupun secara berterus terang, iaitu seorang perempuan yang bukan isteri dari salah seorang suami dan tidak dalam keadaan iddah. Sebab bila ia dapat dinikahi, sudah tentu dapat juga dipinang. Yang kedua, perempuan yang tidak boleh dipinang baik dengan sindiran maupun secara berterus terang, iaitu seorang perempuan yang masih menjadi isteri seorang suami. Meminang seorang perempuan yang masih menjadi isteri seorang suami adalah merosakkan hubungan perkahwinan antara suami isteri. Oleh itu, maka hukumnya haram. Begitu juga mengenai perempuan yang ditalak raj'i, maka hukumnya sama dengan hukum yang berlaku bagi orang perempuan yang sedang berkahwin. Yang ketiga, perempuan yang boleh dipinang dengan kata-kata sindiran tidak secara berterus terang, iaitu seorang perempuan yang dalam keadaan iddah kerana suaminya meninggal dunia. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya demikian juga terhadap perempuan yang ditalak 3 dan sedang dalam keadaan iddah. Kepadanya boleh diajukan pinangan dengan kata-kata sindiran, tidak secara berterus terang.
Hukum yang kedua, adakah menikah pada waktu iddah sah ataupun batal? Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan nikah di waktu iddah dan mewajibkan atas isteri supaya menahan diri, baik hal itu sehubungan dengan iddah kerana penceraian maupun iddah kerana suami meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya, menunjukkan akan diharamnya akad nikah dengan perempuan yang sedang dalam iddah. Para ulama telah bersepakat faham bahawa akad nikah yang demikian itu batal dan harus difasahkan kerana larangan Allah terhadapnya. Dan kalau seorang lelaki berakad nikah dengan seorang perempuan itu lalu mengahwininya, maka pernikahan itu harus dibatalkan dan menjadi haram untuk selama-lamanya. Menurut pendapat Malik dan Ahmad, menurut keduanya pernikahan itu tidak halal untuk selama-lamanya sesuai dengan keputusan Umar radhiyallahu anhu dalam masalah tersebut. Kerana ia telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal, maka ia dihukum dengan melarangnya melangsungkan pernikahan itu. Sama halnya dengan seorang pembunuh yang dihukum dengan melarangnya memperoleh warisan. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahawa pernikahan itu dibatalkan apabila perempuan yang bersangkutan telah habis iddahnya, maka orang lelaki yang berakad nikah itu menjadi salah seorang dari para peminang, sedang larangan itu tidak untuk selama-lamanya. Sebab pada asalnya wanita itu tidak haram baginya kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau ijma', sedang dalam hal tersebut tiada suatu dalil yang menguatkannya. Mereka berkata, perbuatan zina adalah lebih berat dari nikah pada waktu iddah. Kalau zina tidak mengharamkan wanita itu baginya untuk selama-lamanya, maka bersetubuh atas dasar syubhah kiranya lebih patut untuk tidak diharamkan. Dan apa yang diriwayatkan mengenai keputusan Umar radhiyallahu anhu tentang masalah tersebut, maka telah positif, telah jelas bahawa ia menarik kembali keputusannya itu. Hukum yang ketiga pula, apakah hukum yang berlaku bagi seorang wanita yang ditalak sebelum dicampuri? Yang pertama, wanita yang ditalak sudah dicampuri dan sudah ditentukan maharnya. Yang kedua, wanita yang ditalak belum dicampuri dan belum disebutkan maharnya. Yang ketiga, wanita yang ditalak belum dicampuri tetapi sudah ditetapkan maharnya. Dan yang keempat, wanita yang ditalak telah dicampuri tetapi belum ditetapkan maharnya. Golongan yang pertama, Allah menerangkan hukumnya bagi golongan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228 hingga 229. Iddahnya 3 quru dan tidak boleh diminta kembali sedikit pun dari mahar yang telah ditentukan untuknya. Golongan yang kedua pula, Allah menerangkan hukumnya bagi golongan ini dalam ayat 236 surah Al-Baqarah, tidak berhak atas mahar dan kepadanya hanya diberikan mut'ah, pemberian menurut yang patut berdasarkan firman Allah. Golongan ini tidak berkewajipan beriddah menurut kesepakatan para ulama. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah untuk yang perlu disempurnakan. Golongan yang ketiga, mengenai golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hukumnya dalam ayat 237 surah Al-Baqarah, iaitu baginya 1/2 dari mahar yang ditentukan sesuai dengan firman-Nya. Juga tidak ada kewajipan beriddah ke atasnya. Golongan yang keempat, hukum bagi golongan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 24. Maka isteri-isterimu yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajipan. Mereka berhak atas mahar yang sepadan. Hal ini dibuktikan pula oleh suatu perbandingan yang jelas, iaitu bahawa seorang perempuan budak sesuai dengan ijma', kalau dicampuri dengan secara syubhah, harus diberikan kepadanya mahar yang sepadan. Kalau hal ini berlaku bagi seorang perempuan budak, maka orang perempuan yang dicampuri dengan nikah yang sah lebih utama lagi untuk diberikan kepadanya mahar yang sepadan. Demikian menurut Ar-Razi. Hukum yang keempat, apakah mut'ah itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditolak. Hasan Al-Basri berpendapat bahawa mut'ah itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak pada umumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang patut sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 241. Malik berkata, memberikan mut'ah hanyalah suatu perbuatan yang mustahab
iaitu dianjurkan kepada semua orang dan bukan suatu kewajipan. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya terbatas kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekiranya mut'ah itu merupakan pemberian wajib, nescaya ia dijadikan oleh kepada semua manusia. Jumhur ulama fiqh mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa mut'ah wajib diberikan kepada wanita yang ditalak padahal maharnya belum ditentukan. Akan tetapi bagi yang maharnya sudah ditentukan, maka mut'ah itu merupakan suatu pemberian yang dianjurkan. Pendapat ini adalah sebagai yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain. Kiranya pendapat inilah yang paling rajih. Hukum yang kelima, apakah yang dimaksudkan dengan mut'ah dan apakah ukurannya? Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang diceraikan berupa harta atau pakaian atau barang-barang lain sebagai bantuan dan penghargaan kepada isteri serta untuk menghibur duka hati kerana talak yang dijatuhkan kepadanya. Adapun ketentuan jumlahnya diserahkan kepada ijtihad. Imam Malik mengatakan bahawa di tempatnya mut'ah tidak mempunyai batas tertentu tentang banyak sedikitnya. Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan kepada suami yang mampu supaya memberikan seorang pembantu rumah tangga sebagai mut'ah. Sedang orang yang keadaan kewangannya sedang-sedang saja memberikan 30 dirham dan orang yang miskin memberikan sehelai kain solat, sehelai tudung. Abu Hanifah mengatakan paling sedikit suami memberikan sebagai mut'ah sepotong baju, sehelai tudung dan sehelai selimut dan tidak melebihkan setengah mahar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mut'ah dapat terdiri dari sepotong baju dan sehelai tudung sepanjang dipakai untuk sembahyang. Daripadanya dinukil juga keterangan bahawa ia berkata, mut'ah itu besarnya menurut mampu atau tidaknya suami. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, besarnya mut'ah menurut penilaian perkiraan hakim. Kiranya pendapat terakhir inilah yang terpaling rajih. Baik, kita terus kepada bab yang seterusnya, iaitu bab petunjuk yang diperolehi dari kandungan ayat. Yang pertama, dibolehkannya menyatakan dengan perkara sindiran, perkataan sindiran dalam meminang wanita dalam iddah kerana suaminya meninggal dunia atau yang diceraikan dengan talak bain. Yang kedua, diharamkannya berakad nikah dengan wanita dalam iddah sebagai tersebut di atas dan batalnya akad nikah yang sedemikian itu. Yang ketiga pula, mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak sedang maharnya belum disebutkan dan ia dianjurkan untuk diberikan kepada wanita-wanita yang ditalak kerana kes-kes lain. Yang keempat pula, dibolehkan menceraikan isteri sebelum dicampuri apabila terjadi suatu keharusan yang mendesak atau tidak dapat dielakkan. Dan yang terakhir, wanita yang ditalak sebelum dicampuri berhak ke atas setengah dari maharnya apabila mahar itu telah ditentukan. Baiklah, kita terus kepada bab yang terakhir, iaitu hikmah pensyariatan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mut'ah bagi wanita yang ditalak dan menjadikan ketentuannya menurut keadaan kewangan suami mampu ataupun tidak. Mut'ah ini wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dicampuri sedang maharnya belum ditentukan. Dalam kes-kes talak yang lain, mut'ah dianjurkan. Adapun hikmah disyariatkannya mut'ah ialah bahawa sebelum dicampuri adalah penghinaan terhadap wanita yang talak itu, merosakkan nama baiknya. Ditalak sebelum dicampuri dapat menimbulkan persengketaan orang terhadapnya. Suaminya tidak menceraikannya melainkan ada sesuatu mencurigakan suami mengenai kelakuan dan akhlak isterinya itu. Maka apabila sang suami memberikan kepada isterinya mut'ah secara yang lagi patut, malahan penghinaan itu akan dan pemberian mut'ah itu akan menjadi baginya bahawa itu datang dari pihak suami dan bukan lantaran suatu dari pihaknya, dan bahawa padanya tiada cacat. Dengan demikian, maka terpeliharalah reputasi nama baiknya. Akan terdengar tersebut oleh manusia mereka, fulan telah memberi fulanah sekian-sekian. Jelas tidak ceraikannya melainkan lantaran uzur mengetahui keutamaan dan kebaikan isterinya. Mut'ah baik ini merupakan suatu kesaksian akan kesuciannya serta merupakan suatu penawar bagi luka hati dan penglipur lara kerana diceraikan suami. Islam menyuruh kita memelihara kehormatan diri sekemampuan kita serta menjaga kehormatan orang dari desas-desus yang tidak-tidak.
Islam menyuruh kita sampai-sampai dalam menghadapi masalah talak yang lazimnya menimbulkan pertikaian dan kebencian agar kita tidak melupakan kebaikan, kesayangan dan ihsan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Dalam hubungan ini kiranya perlu diingatkan bahawa ikatan yang terjadi kerana pernikahan adalah suatu ikatan yang suci. Maka seorang lelaki yang berkahwin dengan salah seorang wanita anggota suatu keluarga, kemudian ia menceraikan isterinya, maka haruslah ia tidak melupakan kasih sayang dan hubungan baik keluarga tersebut. Tetapi nama kita kaum muslimin sekarang dari tuntutan kitab yang terang ini, manakah kita dari petunjuk-petunjuk yang bijaksana dan adabnya yang mulia? Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.